What's up guys, bersama dengan saya Sean Steven untuk episod bersama dengan Carika. Seperti biasa, jangan lupa untuk like dan share video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe kepada channel kami iaitu Carika. Untuk episod kali ini, kami akan review kepada anda Toyota Hilux Rogue 4x4. Versi facelift untuk kereta ini diperkenalkan pada tahun 2021 di mana terdapatnya 5 variant. Kereta ini Toyota Hilux Rogue 4x4 merupakan variant yang paling tinggi di mana harganya adalah lebih kurang RM146,880 dan terdapatnya 8 warna untuk pilihan anda di mana warna ini adalah bronze, mica, metallic. Apa kata kita tengok bahagian luaran kereta ini. Untuk bahagian depan, kita mulakan dulu dengan headlamps yang mempunyai ataupun yang disebutkan sebagai bi-LED headlamps yang mempunyai daytime running lights. Turning indicator adanya di sini. Tapi apa yang anda akan perasan apabila nampak kereta ni, memang bahagian depannya dia punya grill lah. Nampak kan sangat rugged, sangat garang, sangat macho lah orang kata. Serta juga adanya logo baru daripada Toyota. Di bahagian bawah sini pula adalah dia punya fog lamps di mana ia terletak di setiap hujung bagi kereta ni untuk bagi emphasize ataupun untuk anda supaya perasan betapa besarnya ataupun kebesaran saiz untuk kereta ini. Dan di bahagian bawah pula, ini adalah front camera di mana ia adalah sebahagian daripada pandangan 360 darjah. Jom kita tengok pandangan sisi untuk kereta ini. Dan sekarang untuk pandangan sisi kereta ini, kita mulakan dulu dengan rodanya. Wow, 18 inci rim, memang besar, nampaklah sangat best. Dan selain daripada itu, apa yang saya perasan di bahagian sini, di bahagian atas kereta ni ataupun dia punya wheel arch, nampak dia ada finishing warna hitam di depan dan juga di bahagian belakang, memberikan rasa yang lebih rugged. Dan untuk side mirror pula, ia warna hitam dengan turning indicator, folding function tapi yang tu kena tekan butang dan juga di bahagian bawah sini adalah kamera sebahagian daripada panoramic view monitor ataupun pandangan 360 darjah dan terdapatnya juga blind spot indicator. Dan untuk yang ini pun warna hitam juga, tetapi untuk anda unlock kereta tu kena tekan butang yang ada di sini. Kalau kita bandingkan dengan kebanyakan kereta Toyota yang lain tu, kita hanya masukkan tangan kat sini dah boleh unlock. Side step yang memang sebahagian daripada kereta ni, tapi apa aksesori yang anda boleh add on adalah welcome light di mana adanya lampu di sini untuk anda melihat dengan lebih jelas lagi side step untuk anda masuk ke dalam kereta. Dan yang terakhirnya adalah dia punya sports bar, lagi sekali finishing yang warna hitam memberikan rasa ataupun pandangan ataupun eksterior yang lagi konsisten di seluruh kereta ini. Dan untuk bahagian belakang kereta ini, kita mulakan dulu dengan lampu belakangnya. Nampak kan bentuk C. Backlight yang ketiga adalah di bahagian tengah di sini dan ini adalah kamera belakang sebahagian daripada pandangan 360 darjah. Okey, jom kita buka dia punya bed ataupun deck. Okey, korang tengok ni Ni bukan slow-mo Saya buat tangan aku tu supaya korang, ini bukan efek lah. Memang ada dia punya damper di sebahagian sini untuk memudahkan anda untuk membuka dan menutup pintu deck yang ada di sini. Okey, dan ada lagi satu aksesori yang anda boleh add on iaitu deck light yang ada di sini di mana ia boleh memberikan cahaya kepada bahagian sini, terutamanya kalau tempat gelap ke apa-apa. Dan jom kita tengok kalau nak tutup pun agak senang disebabkan ada dia punya sistem ataupun komponen yang ada pada bahagian belakang untuk kereta ini. Dan untuk bahagian dalaman kereta ini, saya nak mulakan dulu dengan apa yang saya lihat. Memang cantik lah dia punya interior. Warna hitam kelabu gelap. Wow, memang suka lah untuk interior dalaman yang warna hitam tu. Okay, so jom kita push start kereta ini. Yes. Apa yang saya perasan pada instrument cluster memang adalah kombinasi di antara digital dengan analog, tapi yang digital tu adanya skrin 4.2 inci di mana dia menunjukkan informasi yang penting dan juga ada visual sikit apabila saya buka kereta ni. Okey, balik semula kepada steering wheel sini, boleh di-adjust sama ada depan, belakang, atas, bawah, semua boleh adjust. Telescopic adjustment, tilt as well. Dan juga di atas steering wheel dibalut penuh dengan leather ataupun fully wrapped in leather. Adanya kontrol untuk mengawal infotainment system. Okey, selain daripada itu, untuk tempat duduk saya,
adalah tempat duduk power adjustment yang tidak mempunyai memory function. Dan selain daripada itu, kita kembali semula kepada infotainment system 6.25 inci saiznya, touchscreen dan compatible dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Di bahagian bawah pula, yang ini dia ada dual climate zone yang boleh dikawal menggunakan butang-butang yang ada di sini. Di bahagian bawah adanya 2 charging port. Selain daripada charging port yang ada di infotainment system, ni ada 2 charging port USB dan ada lagi 2 untuk 12 volt charging port. Dan di sini butang untuk mengawal 2-wheel drive ataupun 4-wheel drive. Gear knob di sini adalah 6-speed auto transmission ataupun kelajuannya ada 6. Eco mode dan juga power mode butangnya di sini. Okey, normal handbrake ada di sini, armrest di sini dan juga di dalamnya pun ada ruangan untuk menyimpan barang-barang anda. Dan lagi satu, sebahagian daripada kereta ni adalah dia punya dashcam ataupun DVR, bukan saja untuk bahagian depan tetapi juga untuk bahagian belakang bagi kereta ini. Wow, memang termasuk untuk kereta ini. Jom kita tengok bahagian belakang untuk kereta ini. Okey, untuk tempat duduk di sini memang dari segi ruangan dia actually not bad lah, agak okey juga sebab kebanyakan ataupun ada banyak pickup truck yang dia punya tempat duduk kat belakang ni macam sempit kan, tapi yang ni okey. Dan di sini pun ada dia punya hook. Dan yang sangat penting di cuaca yang sangat panas di Malaysia ni, adanya back aircon vents di mana bagus lah, terima kasih Toyota. Okey, dan juga adanya armrest serta 2 tempat untuk simpan minuman anda. Jom kita mulakan dengan pemanduan bagi kereta Hilux Toyota Rogue 4x4. Tapi sebelum tu nak bagi tahu lagi sekali, kalau korang tak dengar awal-awal tadi, memang enjinnya 2.8 liter turbocharged diesel engine yang boleh menghasilkan 202 horsepower dan juga 500 Nm torque. Power memang ada lah, dia punya power. Okey, tapi selain daripada itu, dengan power mesti ada juga kita macam bertanggungjawab sikit lah. Dengan itu pun kita ada juga dia punya safety features. Dia ada Toyota Safety Sense di mana terbahagi kepada 3. Adanya Dynamic Radar Cruise Control. Yang kedua adalah Lane Departure Alert. Dan yang ketiga adalah Pre-Collision Warning System atau Pre-Collision System ya. Tapi dia juga ada yang basic, dia ada airbags, ISOFIX, hill assist, like going up the hill, turun bukit pun ada dia punya pengawalan. You can also switch between 2-wheel drive ataupun 4-wheel drive. Dan juga dia pun ada eco dan power mode. Okey, apa kata kita mulakan perjalanan kita untuk test drive. Jom. Wah. Okay, suspension memang ada lagi selesa. Memang akan rasa lah bonggol jalan. Tapi kalau kita bandingkan, macam saya dah sebutkan tadi, kalau kita bandingkan dengan kereta pickup truck 4x4 yang lain, memang ini agak selesa lah. Yang tu memang I boleh memang secara jujur lah saya cakap. Dan dari segi power dia pun memang ada, you boleh rasa dia punya power. Come on lah, 2.8 liter. Bukan 2.8 liter biasa dah, turbocharge. Memang power lah, memang best kalau kita bawa highway kan. Bawa pada kelajuan yang ditetapkan, memang best lah bawa. Okay guys. Dan secara keseluruhan saya rasa untuk kereta ni, nombor 1 dia punya safety tu memang adalah. So kalau korang tu takut nak bawa kereta besar dan juga panjang macam ni, jangan risau sebab adanya Toyota Safety Sense. Selain daripada itu, dari segi power dia memang ada. Memang you akan rasa dah lah kereta besar, kereta garang, mesti power dia pun kena ada kan. Dari segi prestasinya sangat-sangat baik. Dan yang ketiga pula, dari segi keselesaan saya rasa okey lah kalau kita bandingkan kereta pickup truck dengan kereta sedan ataupun kereta biasa kan. Memanglah kereta biasa tu dia lagi stabil, taklah naik turun sangat kan. Tapi yang untuk kereta ni memang walaupun dia pickup truck, tapi disebabkan suspension system dia telah dipertingkatkan ataupun telah diimprovekan, memang rasa dia memang lagi comfortable. Jadi secara keseluruhan saya boleh bagi 8 daripada 10 bintang lah. Memang best kalau nak bawa kereta pickup sebegini. Toyota Hilux Rogue ni memang best untuk bawa. Sekarang kita bandingkan kereta ni di antara variannya, daripada varian yang paling rendah iaitu single cab sehingga varian yang paling tinggi. Di sini lah
Hilux Rogue 4x4 seperti mana yang anda nampak jadual perbandingan di hadapan anda berdasarkan harganya memang semakin tinggi variannya semakin mahal lah. Dan juga anda boleh nampak lah bayaran bulanan sehingga sekiranya anda ambil bayaran ansuran selama 9 tahun dan juga deposit sebanyak 10%. Kalau anda perasan kan, varian di antara yang ataupun harga di antara varian V dengan yang paling tinggi tu bezanya hanya RM100 setiap bulan. Baik, kita ambil yang ni kan. Dan sekarang kita buat perbandingan dari segi ciri-cirinya seperti mana yang anda nampak jadual perbandingan di hadapan anda. Apa yang best pasal kereta ni, memang dia punya enjin 2.8 liter, memang power dia ada. Dan selain daripada itu, dia juga mempunyai Toyota Safety Sense. Sekarang kita bandingkan kereta ni di antara persaingannya. Okay, kita bandingkan dengan Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mazda BT50, Mitsubishi Triton dan juga Nissan Navara. Seperti mana yang anda nampak jadual perbandingan di hadapan anda. Memang sebab enjin ni 2.8 turbocharged diesel engine, memang dari segi max torque, max power, inilah pemenangnya. Dan juga dari segi dia punya luaran tu memang nampak garam, nampak besar, nampak rugged sangat. Tetapi bagi pendapat saya mungkin boleh tingkatkan lagi dari segi nak unlock ataupun nak kunci dengan membuka kereta tu. Biasanya untuk model Toyota yang lain kita hanya perlu letak tangan kat sana dia akan unlock, tapi ini kena tekan butang. Dan dari segi dia punya cahaya dalam tu kan, kalau contoh kalau terjatuh handphone ke kunci dalam kereta tu memang tak nampak sangat sebab dia punya pencahayaan ataupun dia punya lighting dalam kereta tu taklah sebaik sangat sekiranya kalau kita kat parking yang terlindung kan. Tapi itu pendapat saya. Apakah pula pendapat anda? Tuliskan komen anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share video ni. Pastikan anda subscribe juga kepada channel kami iaitu Cari Cars dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye bye.